Marilah kita bersama berusaha untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana barang siapa yang bersedekah pasti diampunkan dosa-dosanya dan diangkatkan darjat. Terlalu banyak ganjaran bersedekah ini. Setiap satu yang disedekahkan itu akan diberikan ganjaran sehingga 700 kali ganda. Sempena bulan Muharram ini, saudara, marilah kita menanamkan azam untuk lebih banyak memberi untuk membangunkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah menyumbang untuk pembangunan pendidikan Islam dengan menyalurkan infak kita kepada Ma'tafiz Al-Istiqamah di Termeluh yang bakal memberikan kemudahan kepada ribuan pelajar tahfiz. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapat keampunan dan keredaannya di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Masya Allah, itu dia Ma'tafiz Istiqamah. Masya Allah, kita nak memberikan didikan kepada anak-anak kita, insya Allah, generasi yang mencintai ilmu Al-Quran dunia dan juga akhirat, insya Allah. Jadi Alhamdulillah hari ini nak kongsikan berkaitan dengan bersedekah membentuk akhlak yang mulia. Dan bersama dengan saya sekarang ni di studio, saya bawakan anda selaku jurucakap Ma'tafiz Al-Istiqamah yang dimuliakan Ustaz Ilya Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar pagi ni Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Dia sihat dah? Sihat Alhamdulillah. Masya Allah, lama sebenarnya tak bertemu dengan Ustaz. Oh, ya ke? Kan? Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan hari ini berkaitan dengan kepentingan Al-Quran dalam membentuk akhlak yang mulia. Pentingnya Al-Quran ni Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita sedia maklum bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalam mood sempena sambutan Maulud Nabi kan. Kita tahu bahawa Nabi menyebutkan bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Dan antara perkara yang baginda bawa untuk menjadi panduan suluhan sekalian alam adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia adalah kitab yang di dalamnya mengandungi semua berkait tentang pembentukan akhlak yang akhirnya untuk membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari ini isunya Dewi, kita berhadapan dengan satu cabaran di mana ramai orang hantar anak belajar sana, belajar sini, seberang laut, dalam laut semua ada. Tapi masalahnya apa? Kita tak nak melahirkan orang yang rasa pandai tapi tak pandai merasa. Hanya mampu membina otak tapi tak ada watak. Belajar macam cerdik, fall flat tiap-tiap sem, tapi cakap dalam Facebook, komen dekat Instagram, macam orang tak ada agama, macam orang tak ada pelajaran, macam kau datang daripada planet mana ni? Seolah-olah begitu. Ya. Jadi, rupanya Al-Quran dah lama bimbing kita bahawa seseorang itu dia dikira berkualiti bukan semata-mata pada otak semata, pada watak itu, kepribadian itu. Jadi, kalau orang tua-tua dulu aja banyak pesanan-pesanan orang tua-tua dulu. Dia kata masuk kampung orang bawa ayam betina, jalan di tepi-tepi, benang arang orang, jangan dipijak-pijak, duduk di tapak tangga, mandi di hilir orang, berdiri di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Maknanya erti hormat, erti kita jadi orang yang santun, beradab, ketika berada di ini merupakan cerminan akhlak kepribadian seseorang. Ataupun dengan izin ya, orang putih dia pernah sebut, dia kata apa, if you want to be happy a day, go shopping. Dia kata kalau kau nak seronok untuk satu hari, pergilah membeli belah online ke apa kan. If you are happy for a week, kalau nak bahagia untuk seminggu, go holiday. Pergilah bercuti, naik gunung, terjun sungai, mandi laut. If you are happy for a year, kalau nak seronok untuk setahun, grow a garden. Berkebun. Tanam pokok itu, bunga itu macam-macam. If you are happy for a long time, kalau kau nak bahagia sepanjang hidup, develop a human being. Bangunkan potensi manusia, pribadi manusia itu sendiri. Ya. Itulah pesanan dia lah. Masya Allah, itu dia penting sebenarnya akhlak yang memang dah ada dalam Al-Quran kan. Masya Allah kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kami tentang kelebihan sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh kita lakukan dengan akhlak, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin salah satunya juga dengan bersedekah juga akan melembutkan hati kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apa mungkin peranan atau kata kebaikan, kelebihan sekiranya kita bersedekah. Ya, baik.
ada satu pesanan yang sangat membekas di jiwa saya lah, iaitu la yajtami'u syuh wal iman la yajtami'u syuh wal iman fi qalbin abada. Tidak akan bergabung, tidak akan bersatu antara kedekut dengan iman dalam hati seseorang selama-lamanya. Apa maksudnya? Kalau dalam hati seseorang ada iman, pasti tak ada kedekut. Okey. Kalau dia ada kedekut, Tak ada iman. iman tu tak tahulah ada ke tak ada. Kejap ada macam biskut, nah kejap ada kejap tak ada macam tu. Jadi maknanya apa? Kalau kita nak tahu kita ni ada iman, salah satu tandanya adalah tidak ada sifat kedekut daripada hati. Jadi Al-Quran maupun agama kita mengajarkan salah satu perangai manusia yang bagus adalah membuang sifat kedekut dan jadi manusia pemurah. So, kepemurahan kita itu nak dihala, nak disalurkan ke arah mana? Ini kita nak war-warkan. Para penonton yang disayangi sekalian, ini seperti yang tadi Ustaz Aslim pun ada sebut dalam teaser kita tadi, iaitu kompleks pendidikan ataupun Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah yang bertempat di Temerloh, Pahang, sekarang ini sedang dalam usaha untuk mengumpul dana untuk mereka nak membiayai kos pembinaan ataupun penyelenggaraan pusat pendidikan ini, yang mana saya dipahamkan untuk pihak pengurusan memerlukan dana sekitar RM16 juta. Awal-awal dulu sejak daripada tahun 2021 dah ada usaha ni semua. Namun apabila kekangan sewaktu pandemik Covid itu menjadi sedikit terbatas pergerakan untuk mengumpul dana dan sebagainya. Kalau dapat anda lihat pada waktu ini, ruangnya itu begitu sempit. Permintaan ataupun pelajar-pelajar yang nak masuk untuk mendalami ilmu di tempat ini begitu ramai, permintaan tinggi. Namun disebabkan tempat yang agak terhad, maka agak sukar. Nampak ni anak-anak pelajar-pelajar generasi Al-Quran kita, yang mana kita sebut awal tadi kan, nak jadikan generasi yang ada adab, ada watak dan ada otak, ada akhlak kepribadian, bermula dengan dilenturkan jiwanya dengan Al-Quran. Inilah dia. Kalau sekarang banyak orang menyebut tentang nak belajar tahfiz paling bagus dekat Turki, kata mereka. Sayangnya kalau kita asyik bangga negara luar, padahal negara kita mempunyai ramai aset-aset, maksud saya banyak tempat-tempat yang boleh dibangunkan sebagai tempat melahirkan anak-anak generasi Al-Quran ini. Jadi tanpa kita buang masa lagi, eloklah kita tangkap layar screenshot semua maklumat yang tertera pada paparan skrin pada waktu ini. Ada akaun bank, ada nombor talian, ada laman web, ada laman medsos atau media sosial untuk anda terus untuk hubungi, untuk anda layari, atau mungkin anda nak bertanya lanjut. Mungkin anda yang ragu-ragu, mungkin pernah terkena scam ke apa kan? Dia kata ya je ustaz ni ngempin, betul kan ya? Anda boleh hubungi, atau lagi bagus pergi turun tempat tu sendiri, tengok sekelilingnya nampak belum ada tar lagi, belum ada jadi keadaan yang kurang selesa ini sebenarnya membuatkan sikit sebanyak tak apa nak semangat nak belajar. Jadi dengan sumbangan, dengan sokongan daripada para penonton semua, insya-Allah Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah ini akan dapat dibangunkan. Ini dia punya plan ataupun dia punya gambaran. Insya-Allah apabila duit terkumpul nanti dapat digunakan, maka inilah dia punya rupa dia. Jadi jangan buang masa lagi. Ayuh, kita belum tentu sempat hidup sampai zuhur nanti. Manalah tahu. Dan ini waktu paling terbaik ni. Dalam waktu pagi, waktu duha pula. Dan sedekah yang paling bagus adalah sedekah yang paling kita sayang. Kalau RM10 paling sayang, RM10 tu yang paling bagus tu. Kan? Jadi insya-Allah moga-moga sumbangan anda akan menjadi modal kita mudah ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, itu dia nombor data di kaca TV anda sekarang ini. Masya-Allah, kita ambil peluang ini untuk bersama-sama kita bersedekah di Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya doakan semoga segala Amin. urusan insya-Allah dipermudahkan oleh Amin, Allah ya Rabbal Subhanahu Wa Taala, dan juga Amin. dengan bantuan anda semua, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat memberi yang terbaik buat generasi Al-Quran kita, insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini. Marilah kita bersama berusaha untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana barang siapa yang bersedekah pasti diampunkan dosa-dosanya dan diangkatkan darjat. Terlalu banyak ganjaran bersedekah ini. Setiap satu yang disedekahkan itu akan diberikan ganjaran sehingga
700 kali ganda. Sempena bulan Muharram ini, saudara, marilah kita menanamkan azam untuk lebih banyak memberi untuk membangunkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah menyumbang untuk pembangunan pendidikan Islam dengan menyalurkan infak kita kepada Maktafiz Al-Istiqamah di Termeluh yang bakal memberikan kemudahan kepada ribuan pelajar tahfiz. Semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapat keampunan dan keredaannya di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah.